Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita berkembang di sini umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعهم من والاه نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca surah Al-Hajj ayat 56 hingga 64. Kita akan bincangkan secara ringkas setakat yang sempat. Dan kalau diizinkan kita akan sambung sebut sikit berkenaan dengan beberapa hadis yang menyebut tentang Lailatul Qadar. InsyaAllah kita sama-sama kita baca dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه
ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Surahul Azim. Jadi kita lihat sikit maksud ayat ini. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum. Kekuasaan pada saat itu hanya di tangan Allah, dialah yang bakal memutuskan di antara manusia. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat fi jannatin na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh akan berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina faulaika lahum 'adzabun muhin. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu bakal menerima siksaan yang sangat hina. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahu khairur raziqin. Orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, pasti Allah akan memberi mereka rezeki yang sangat baik, dan Allah adalah yang paling baik dalam memberi rezeki. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Allah akan masukkan mereka ke tempat yang menyenangkan. Wa innallaha la'alimun halim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Zalika wa man 'aqaba bimithli ma uqiba bih. Demikianlah siapa yang balas sepadan dengan tindakan yang diderita. Summa bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Kemudian dia dinaya lagi, Allah pasti akan menolongnya. Innallaha la'afuwun ghafur. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dzalika bi anna Allah yuljul laila fin nahar wa yuljun nahara fil lail. Demikianlah Allah
telah masukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Wa annallaha sami'un basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Itulah kerana Allah adalah Tuhan yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Sedangkan sembahan yang mereka puja selain Allah adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah Maha tinggi dan Maha besar. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Adakah engkau tidak mengetahui bahawa Allah telah menurunkan air dari langit? Fatusbihul ardu mukhdarrah, sehingga bumi menjadi hidup dan hijau. Innallaha latifun khabir, dan Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya segala yang di langit dan segala di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid, dan Allah itulah Tuhan yang Maha kaya lagi Maha terpuji. Sallallahu alaihi. Itu mafhum umum daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi kita lihat dengan lebih detail dan terperinci sikit dalam ayat ini. Jadi bila kita baca al-mulku yawma idzin lillah yahkum bainahum, kekuasaan pada saat itu hanya di tangan Allah. Dialah yang bakal memutuskan di antara manusia. Jadi di manakah kekuasaan yang dimaksudkan ini? Jadi untuk memahami ayat 56 ni, kita lihat ayat 55. Ya. Wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtah. Orang kafir masih lagi ragu terhadap Al-Quran, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara mendadak, atau datang sisaan pada hari yang sangat menyedihkan. Jadi daripada ayat 55 ni kita faham, menceritakan bahawa al-mulku, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu khususnya pada hari kiamat. Ya. Yauma idzin sini bermaksud pada hari kiamat. Di mana Allah Ta'ala yahkum bainahum, dia akan memutuskan, menghukum sesama manusia ataupun setiap manusia. Ya. Bahkan kita kata bukan setiap manusia sahaja, setiap makhluk, termasuklah mereka yang pertama dihisab dan juga dibalas adalah para binatang. Ya. Binatang akan dipanggil, dihidupkan, dan akan dihukum dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka sama mereka ataupun dengan makhluk lain. Baik, selesai binatang itu dengan kambing, kan kambing selalu beradu domba, kan? Itu yang jadi istilah beradu domba. Kambing selalu, domba ni selalu berlaga. Okay? Jadi kalau dalam bahasa Melayu beradu domba ni apa? Mengapi-apikan, ataupun apa tulis? Melaga-lagakan. Ya, melaga-lagakan. Jadi semua makhluk ni akan dibangkitkan dan juga akan dihukum satu-satu selepas berlakunya kiamat, dan perkara ini berlaku di mahsyar. Di mahsyar. Au ya'tiyahumul azabun aqim, dan atau datang sisaan pada hari yang sangat menyedihkan. Pada hari itu semua orang akan tunduk, takut, sedih dan juga risau apakah balasan yang akan diterimanya. Setiap kita yang hidup ni akan mati dengan keimanan kita. Setiap yang mati akan membawa file dia. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, sama ada baik ataupun buruk. Saya terbaca ada satu kisah tentang Nabi Isa AS. Antara kelebihan Nabi Isa AS ni, dia boleh menghidupkan orang mati. Rasa macam pernah cerita di sini. Tak pernah Pernah cerita? Pernah cerita kan? Banyak kali dah. Tak apa. Jadi Nabi Isa pun bangkitkan atau hidupkan seorang lelaki yang telah mati. Ditanya kepada dia, berapa lama kamu telah mati? Dia kata lebih kurang 70 tahun. Apa yang berlaku di sana? Dalam barzah sana. Dia kata, aku disiksa dengan begitu teruk dan juga dahsyat. Apa kesalahan kamu? Dia
Iaitu pernah satu ketika aku ziarah seorang temanku, dan sementara tunggu dia keluar daripada rumah, aku patahkan sedikit pokok di tepi rumahnya dan aku buat gores gigi, korek gigi. Hanya dengan sebab segores gigi itu, ataupun ialah yang kecil itu, perkara yang halus itu, dia disiksa lebih kurang 70 tahun. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, bayangkan kita lagi panjang umur kita, lagi luas perjalanan kita, lagi ramai orang kita jumpa, lagi panjang kita punya gerabak di belakang, lagi banyak harta yang kita perolehi, lagi besar pangkat juga gaji, lagi ramai isteri, anak dan cucu. Kita semua bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Ini yang dikatakan al-mulku yauma idzin lillah yahkum bainahum. Jadi kekuasaan pada hari itu di mahsyar nanti semuanya tertumpu kepada tangan Allah yang Maha Berkuasa. Allah ni Malikul Mulk. Ya. Malik Yaumiddin, bukan sekadar dia raja, tapi dia menguasai seluruh raja, Malikul Mulk. Yang dia menguasai seluruh. Bukan sekadar raja, tapi dia menguasai Malik. Ya. Dia adalah menguasai semuanya dalam genggamannya. Dan tidak ada raja, tidak ada mereka yang berkuasa yang yang dulu di atas dunia ini mengaku sebagai Tuhan, sebagai raja dan sebagainya, boleh membuat apa-apa keputusan, ketetapan. Tidak ada rufah, ya. Tidak ada syafaah dan tidak ada lagi kita kata jalan pintu belakang dan macam-macam lagi. Ya. Nak pengampunan di raja semua tak ada. Tak ada. Al-mulku yauma idzin lillah. Semuanya dalam genggaman Allah. Ya. Dialah yang beri keputusan terhadap mereka. Ya. Orang yang kafir, ya, akan dimasukkan satu kelompok kafir, tapi mereka pun akan dibalas satu-satu. Dia tidak, bukan kita kata secara langsam, tak ada. Kamu kafir, satu kumpulan, tak ada. Setiap yang mereka lakukan akan dihisap juga. Kalau orang beriman, ya, dalam ayat seterusnya, fallazina amanu wa amilus solihat. Orang beriman, amanu qabla, kemudian selepas dia beriman, amanu, kemudian dia beramal soleh, akan dihisap semayangnya sempurna atau tidak, cukup tak syarat sah batalnya, kemudian macam mana khusyuknya, macam mana bacaannya sempurna atau tidak, kemudian macam mana di awal waktu ke atau di akhir waktu, ataupun berjemaah atau bersendirian, di masjid ataupun di rumah. Okay, jadi semua itu akan dihisap kepada orang beriman. Orang-orang kafir pun sama. Bermula dengan kekafirannya, ingkar kepada Tuhan, termasuklah amal-amal yang dilakukan oleh yang beriman. Mereka juga bertanggungjawab. Walaupun dari segi syarat atas dunia ini dia tak wajib, sebab dia tak masuk ikut pintu dia, pintu iman. Bila dia masuk ikut pintu iman, maka barulah ada ketetapan-ketetapan dan kewajipan tersebut. Jadi sekarang ni dia tak masuk pintu tu, dia rasa dia selamat di luar, tapi sebenarnya di luar pun tak selamat. Ya. Sebab tu kita kata perkara yang paling penting bagi orang beriman ini ataupun bagi manusia ini ialah iman. Iman qabla al-amal, ya. Dia naklah beriman, percaya sebelum beramal. Kalau beramal sebelum beriman, beramal sebelum iman, ataupun beramal dalam keadaan tidak beriman, itu namanya kafir ataupun munafik. Kalau beriman tapi tidak beramal, itu namanya fasik. Kan fasik. Kita kenapa kau buat macam ni? Kenapa tak pakai tudung saja je? Ini saya punya pasalah. Kan hak saya. Kenapa tak solat? Malas solat. Itu kita panggil fasik. Kenapa tak solat? Buat apa solat? Kenapa full flat pun? Itu dah jadi kafir. Ingkar. Ya, dia bukan sekadar menolak, tapi dia juga tidak percaya. Jadi yang penting di sini tuan-tuan, dalam ayat 56 ni, fallazina amanu. Allah Taala mengingatkan kepada orang yang beriman, orang-orang yang ada kita panggil ada lencana iman dalam hatinya. Ya, hendaklah kamu wahai yang beriman beramal soleh.
Hendaklah kamu orang beriman beramal soleh. Sebab kalau orang kafir tadi diazab dengan azab yang muhin, azab yang hina, azabun alim, azab yang sangat pedih, ya. Kamu juga tidak terlepas orang beriman. Jadi hendaklah kamu beramal soleh. Ya. Jadi bila kita faham begini, maksudnya dia mendorong untuk kita terus beramal. Khususnya bulan Ramadan ni kita banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan menambah iman. Bagaimana? Bila kita baca, kita tadabbur sikit sebanyak ayat tu. Yang baca sambil lalu, bagaikan menuang air di daun keladi. Ya. Baca dalam keadaan sudah terang lagi bersuluh. Ya. Masa kita baca, kita perhati sikit. Kalau sudah faham ayat ni, fikirkan sikit. Sebab setiap kita, tuan-tuan puan, setiap kita akan mati. Ini tanpa diragu lagi. Tak hari ini, besok. Kalau tak suami kita dulu, isteri dulu. Kalau tak isteri dulu, anak dulu. Ya, tak semestinya mak ayah kita mati dulu. Jadi dalam keadaan itulah kita perlu beramal soleh. Dan bila kita beriman dan beramal soleh, barulah kita boleh faham bagi mereka itu fi jannatin na'im, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka syurga-syurga penuh dengan kenikmatannya. Syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. Untuk siapa? Untuk yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita kena siapkan amal-amal tadi sebagai bekal. Kan? Walaupun kita kata amal soleh tadi tidak mencukupi, tapi dengan kesungguhan kita, ya, dengan kesungguhan kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan meredai kita, lalu mengizinkan kita untuk masuk, ya, ke tempat tersebut. Tapi kalau Allah Ta'ala beri peluang, tawaran, promo, kan, promo di bulan Ramadan 10 yang terakhir, ini promosi lebih daripada Lazada. Lagi apa? Lebih daripada yang lain, ya. Macam-macam promo kita tengok di akhir ni. Kadang-kadang dia masuk tanpa diundang dalam handset kita. Jadi ada satu promo yang kita tak ambil indah, iaitu Lailatul Qadar umpamanya. Jadi kalau kita tengok ramai orang buat ramalan macam malam tadi apa semua, kan. Tapi Rasulullah pesan kita, jangan kita berputus asa daripada merebut Lailatul Qadar. Kata kalau dah rasa semalam, maksudnya Rasulullah kita sebut rebutlah pada 10 yang terakhir. Maksudnya kesungguhan. Allah Ta'ala nak tengok pada kesungguhan, bukan pada natijah. Sebab kita tidak memburu pada natijah. Natijah bukan di tangan kita. Kita memburu pada usaha. Allah Ta'ala akan tengok pada usaha. Kalau tengok pada natijah, tuan-tuan puan, mungkin Rasulullah pernah solat sampai bengkak kaki kerana lamanya. Dan kita juga cuba, mungkin boleh cuba buat. Untuk 2 rakaat kita diri dalam 2 jam. Tak apalah, sebab kita ada 2 kaki. Saya pergi Madinah, seorang hamba Allah ada 1 kaki, satu lagi kaki kayu pegang. Bila semayang, dia letak kaki kayu dia atau tongkat dia kat depan tu. Kalau imam tu baca pendek, inna a'tayna qul wallah, tak apa, masya-Allah, dia pun senang hati. Tapi bayangkan kalau imam tu baca 2-3 muka, ya, 2-3 muka, saya nampak dia relax je kat depan, ya. Jadi tidak adil bagi dia yang bersatu kaki untuk diri lama. Kita bolehlah diri lama, tapi Allah Ta'ala tidak mengukur daripada natijah, tapi dia usaha kesungguhan itu, ya. Sebab tu bila orang buta yang bertanya kepada Rasulullah untuk pindah daripada rumahnya berdekatan atau berhampiran dengan Masjid Nabawi, Rasulullah tak izinkan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak tengok usaha dia, usaha dia, ya. Dan begitulah kita, maksudnya apa usaha kita, khususnya untuk Ramadan yang terakhir kita ini, ya. Tuan-tuan tak tahulah jumpa tidak, kan. Jadi bila ini Ramadan yang terakhir dan ini 10 yang terakhir, kita ada dalam 7-8 hari lagi. Mungkin ramai yang bincang adakah raya hari Jumaat atau Sabtu, tapi tak bincang macam mana nak iktikaf ni. Macam mana nak iktikaf, sesama lelaki lah yang dianjurkan sebagai iktikaf. Baik. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sekarang ni masuk golongan yang kedua.
Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat. Ya. Tadi alladzina amanu. Kan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan, azab muhim. Orang kafir ni satu kita lihat dia kafir dari sudut iman. Dah nampak tapi dia tolak. Ya. Sama ada dalam bentuk mereka menghalang diri mereka ataupun termasuklah menghalang orang lain. Tapi dalam ayat ini menyebut tentang orang kafir dan satu lagi golongan yang mendustakan ayat. Ayat ni banyak. Famin ayatillah, ya. Ada ayat yang manzur yang boleh dilihat dengan mata. Min ayati khalaqas samawati wal ard, ya. Min ayatihi apa lagi? Tengok dalam surah Ar-Rum tu banyak. Ya. Surah Rum banyak tentang ayat-ayat Allah Taala. Ayat-ayat ni maksudnya ada ayat ni ada maksudnya ialah makhluk Allah yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Ya, sebab itu kita disunatkan untuk sama-sama melihat hilal ataupun anak bulan. Untuk apa? Untuk melihat ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Untuk mula puasa. Begitu juga untuk memerlukan awal Syawal. Ya, itu antara hikmah untuk melihat ayatillah. Ada juga ayat yang kita baca sekarang ni, ayat Quran. Ya. Iza zikrullah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ingat Allah akan takut hati kita. Kemudian bila kita membaca ayat-ayat Allah Taala bertambah iman. Sebab itu kita dianjurkan membaca Al-Quran ya, tanpa henti walaupun dalam tidur kita. Kalau mimpi baca Quran kan seronok. Tuan-tuan dah juzuk berapa dah? Hari ni dah hari ke-23 kan? Saya minggu pertama saya pergi sekolah kat sekolah ni, saya tanyalah, ada yang 1 juzuk, ada 2 juzuk, ada seorang budak perempuan tu sampai 10 juzuk, padahal masa tu baru hari ke-7. Ada seorang tu mengaku 20 juzuk, wallahualam lah, itu boleh dipertikaikan. Yang 10 tu saya percaya. Jadi tuan-tuan boleh usahalah bagaimana nak seorang nak bertadarus, tapi sebaiknya bagi makam kita, level kita ni kena tadarus lah, paling tidak 2 orang, seorang baca, seorang semak. Ya. Sebab dalam pembacaan kita saya tengok rata-rata lah di sana sini ada yang pandai baca tapi dia tak tahu benda tu salah. Ya. Dia tak tahu benda tu salah. Macam kita pernah sentuh sebelum ni ayat tak silap saya surah Hud, ya. Itu ni. Ramai orang baca itu ni. Ya. Kemudian ada ad-din. Ada yang baca al-lazi. Ada ad-dain. Kemudian al-lazina biasa kita jumpa, tapi ada ayat disebut al-lazaini. Ya. Dalam surah Al-Qasas. Jadi banyak tempat-tempat yang kita tak perasan. Biasa kita jumpa yauma izin. Tapi dalam surah Ma'arij yaumi izin. Ya. Jadi benda-benda yang halus tu tambah dalam umur yang ada ni. Kadang-kadang kita kata tak bawa spek lah. Kan? Mungkin kalau benda tu tak sengaja, sekali dua tak sengaja, tapi kalau selalu bukan tak sengaja, itu namanya jahil. Ya, jahil. Saya kadang-kadang imam tarawih kan. Alhamdulillah lah ada budak tahfiz semua. Tapi kadang-kadang budak ni pun nervous juga kat depan tu. Sampai dia hilang semua ayat. Kan? Last kali saya buka, saya kata bukalah Quran, tak apa, tak ada masalah. Bukan apa kita nak bantu dia. Itu pun kadang-kadang dia langkau. Saya kata kenapa langkau? Dia kata ustaz kena ulang kan? Saya kata kalau boleh ikut step. Jadi bila dia ikut step tu kita nampaklah ayat tu. Seronok sebenarnya. Kita nampak ayat tu, okay. Atas, bawah, kiri, kanan. Jadi kita boleh mengulang. Sama ada dalam solat, di luar solat. Seronok sebenarnya dengan Quran. Ya. Sama dengan orang baca ataupun kita baca. Paling tidak pun tuan-tuan ada anak ni, suruh baca. Semaklah. Sambil duduk atas katil pun dah ngantuk sangat pun tak apa dengar. Dengar anak baca, insya-Allah kita dapat pahala. Kemudian kalau rasa salah je, berehem cukup lah. Nanti dia tahu lah itu salah. Ya.
Baik. Kemudian seterusnya, jadi orang kafir tadi, faulaika lahum azabun muhin, mereka menerima azab siksaan yang sangat menghinakan di atas dunia lagi disebabkan keingkaran mereka. Ya, mereka akan dibelenggu dengan apa? Dan belenggu api neraka, bahkan mereka sendiri akan menjadi bara. Ya, mereka sendiri akan menjadi bara kepada kawan-kawan mereka yang lain. Ya, mula dibakar, akhirnya mereka menjadi bara. Kemudian mereka diberi minuman minal hamim, diberi makanan zakum dan macam-macam dahsyat. Ya, tuan-tuan bacalah dalam Quran tu. Memang kalau kita baca ayat ni seperti surah Zumar dan sebagainya, memang menakutkan. Baik. Kemudian walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullah rizqan hasana. Kita cepatkan sikit. Orang yang berhijrah jalan Allah Ta'ala, sebab hijrah pada peringkat awal dulu adalah wajib. Kemudian mereka dibunuh atau mati dalam perjalanan. Dibunuh dalam perang atau mati dalam perjalanan ketika hijrah. Jadi benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yakni syurga. Ya, ini janji Allah Ta'ala bagi orang yang menunaikan perintahnya berhijrah. Kita faham hijrah sama Rasulullah adalah wajib. Ya. Kemudian bila hijrah ni, semua benda apa-apa yang mereka telah kumpul, tanah, rumah, harta benda, kekayaan, semua yang tinggalkan. Hijrah selai sepinggang. Jadi mereka ni kita kata mulakan hidup baru, mungkin sebatang kara macam Abu Hurairah. Mungkin dalam keadaan kita kata ada sedikit bekalan, mungkin langsung tak ada apa-apa, saudara pun tak ada. Jadi mereka ni kalau mati, sama ada dibunuh ataupun memang mati begitu, tetap akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Bahkan ya, la yarzuqannahumullah rizqan hasana, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada mereka rezeki yang sangat baik. Ya, rezeki ini lebih kepada rezeki di akhirat. Rezeki di akhirat. Kalau rezeki dunia belum tentu. Macam kita baca kisah ahli suffah, ahli suffah sangat apa kerana miskin, pakaian pun tak ada, cupang caping, ya, rumah tak ada, makanan pun tak ada. Ya, kalau kita puasa, kita fikir nak makan apa. Ibu-ibu ramai yang pening kepala, hari ni resipi apa, pening kepala. Last sekali boli je. Ya, kita boleh fikir benda tu, tapi cara mereka fikir lain. Ya, sebab tak ada langsung. Sebab tu kita lihat dalam kisah yang sebelum kita sudah baca dalam surah Al-Baqarah. Sahabat ni dah lah miskin, dia baru kahwin. Sahabat ni miskin. Kemudian dia bersama dengan isterinya pada siang hari. Dalam tafsir ayat 186 tu kan, surah Al-Baqarah. Jadi mengadu dengan Rasulullah, macam mana nak buat? Sepatutnya dia kena bebaskan hamba. Kemudian dia kata, Rasulullah kata kamu kena bebaskan hamba. Tak ada hamba. Kamu kena puasa 2 bulan. Saya tak mampu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata kalau tak mampu kamu kena, Rasulullah keluarkan sedikit tamar daripada rumah. Satu bakul tamar bagi pada dia. Tolong sedekahkan kepada para miskin di kampung kamu. Kata, wahai Rasulullah, tak ada orang miskin di kampung dia kecuali dialah yang paling miskin dan juga apa-apa kerana. Kemudian Rasulullah pun ketawa, jadi bawalah balik, bagilah pada keluarga kamu. Di sini kita lihat bahawa Islam bukan sebagai sekadar toleransi, tapi Islam ini meraihkan fitrah, dan Islam ini sebenarnya menyelesaikan masalah umat dan memberi kebaikan yang banyak dalam keadaan apa yang mereka mampu buat. Kenapa jadi miskin itu? Antara kuncinya adalah sebab penghijrahan tadi. Hijrah, ya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Madinah dengan prasarana yang ada ini, tak tergambar macam mana dahsyatnya para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah dan hidup di sana, mulakan hidup di sana. Saya pergi pertama kali tahun 1990 dulu pun nampak Madinah ni macam taif. Tak ada aircon lagi masa tu. Sekali datang angin ribut pada waktu malam tu memang sejuk sangat. Masa tu kita ada baju tebal, itu pun terasa sejuk.
Jadi tak terbayang bagaimana mereka berhijrah dalam keadaan tak ada apa-apa. Ya, yang kita baca kisah Abu Ayub yang tertumpah air tempat tidur Rasulullah. Baik. Kemudian kita lihat la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Allah akan masukkan mereka ke tempat yang menyenangkan dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah siapa yang membalas sepadan dengan tindakan yang diderita, kemudian jadi inayah lagi, Allah pasti akan menolongnya dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat 59 ini cerita tentang syurga lah, tentang syurga secara ringkas. Kemudian kita tengok ayat 60 ni nak cerita bahawa bagi orang yang beriman ini, mereka tetap akan dibalas ataupun mereka juga tetap akan diuji. Ya, hasiban nas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita tetap akan diuji. Ya, kadang-kadang ujian tu terlalu simple. Ya, ujian. Dah siap makanan. Ya, tapi orang lain pula ambil makanan. Semalam siapkan makanan dua set. Satu untuk kumpulan Iman dan Bilal, satu lagi untuk satu grup kelas. Pas sekali yang kelas ni dia ambil yang Imam Bilal punya. Imam Bilal dah tak cukup. Ya. Kemudian dia bawa ke kelas, bawa ke belakang. Dia budak lelaki langsung tak dapat. Kita nampak itu cubaan, tapi terlalu remeh cubaan tu. Ya, tapi ujian yang lebih besar sebenarnya, ujian ketaatan dalam keadaan senang. Ujian ketaatan dalam keadaan senang. Ya, itu ujian bagi kita sekarang. Kan payah. Kat rumah kita ada makanan macam-macam. Lepas ni nak tarawih. Tadi ada mesyuarat sampai pukul 6. Malam dah tidur lewat, buat kerja macam-macam. Buat assignment lagi tu ini. Kemudian anak meragam pula malam kalau ada anak kecil. Kan? Jadi kita kata, macam tak larat dalam tarawih. Padahal kita kata itu hanya benda yang terlalu remeh kalau dibandingkan ujian bagi generasi yang dulu. Jadi di sini tuan-tuan puan, kalau kita ingat tentang ganjaran, insya-Allah kita akan bersungguh-sungguh. Kemudian bagi mereka yang diuji, dia bukan ujian itu terhenti di situ saja. Macam kita baca kisah surah Baqarah sebelum ini, kisah Bani Israel, dia akan diuji. Lepas satu ujian, sampailah kita lihat ramai di kalangan pengikut Nabi Musa ni yang kufur ingkar. Ada yang ditinggalkan hanya 40 hari, kemudian mereka menyembah Samiri. Ya. Macam-macam ujian. Kemudian kita lihat sampailah Allah Ta'ala melaknat mereka. Kunu qiradatan khasiin. Dan dahsyatnya mereka ni Allah Ta'ala kekalkan sampai hari ini. Ya, Allah Ta'ala kekalkan golongan Bani Israel sampai hari ini juga sebagai ujian kepada kita supaya kita terus mempertahankan iman dan juga berjihad. Dan sekiranya mereka mengganggu, kita akan berjihad melawan mereka. Baik tuan-tuan dan puan, sekadar itu untuk ayat 56 hingga 60 secara ringkas, tak sempat nak buat detail. Jadi saya nak sentuh sikit tentang 10 malam terakhir ni, tentang Lailatul Qadar ni. Sebab ini antara fokus kita tuan-tuan dan puan untuk 10 yang terakhir ni. Ya. Ataupun baki yang ada ni. Antara tanda Lailatul Qadar ini ni saya baca je lah. Kalau baca teks dia lambat sikit ya. Kita baca terjemahan terus. Ada beberapa pendapat tentang tanda ataupun alamat Lailatul Qadar. Yang pertama antaranya ialah malamnya terang dan juga nyaman. Malam tadi terang tak? Tak pasti. Tak ada jawapan. Serta tidak panas. Malam tadi tak panas ke? Tak tahu juga. Wallahu a'lam. Tidak panas pada paginya. Pagi inilah. Di mana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata secara marfu', sungguhnya malam berkenaan bersih, terang seolah bulan menerangi dengan tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam itu dan tidak terlalu panas dan tiada tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya sehingga ke waktu pagi. Memang kalau kita keluar malam pasti senang.
Ya. Saya yang tahun ni saya tak tahulah. Yang tahun-tahun sebelum ni saya ada rasa. Tapi itu pun hanya andaian kita saja. Cuma kalau kita rasa Lailatul Qadar, banyakkan doa, itu je. Ya. Sebaiknya kita rasa pada setiap malam. Kalau kita banyak beramal ya. Yang kedua, matahari terbit pada paginya tidak terang dan tidak panas. Okay, juga dalam satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab, nyatakan Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak memberi cahaya dan juga tidak panas. Kita nampak macam kemerah-merahan sikit. Ya. Ini berdasarkan riwayat daripada ucapan Ibnu Mas'ud. Kemudian gunaan tarikh. Sekarang ni orang Malaysia atau orang akhir zaman ni suka cari tarikh. Sebab dia suka main nombor kan. Suka sangat nombor-nombor bertuah ni. Sampai apa, Qiyamul Lail pun ada nombor bertuah. Itu sebagai galakan, tak boleh bagi duit raya pada student tu boleh. Berdasarkan Tauqif Miladiah disebutkan oleh Jakim, ada terbitkan, ada yang mengandaikan dia berlaku pada 18/4, iaitu pagi Selasa kan, itu pada 27 Ramadan. Tapi saya tengok ada juga yang membuat andaian sebenarnya disebut oleh Syekh Haddad Al-Maliki. Dinyatakan bahawa kalau malam ganjil itu jatuh pada Khamis malam pagi Jumaat, maka mungkin malam itu adalah Lailatul Qadar. Maksudnya malam tadi lah. Malam tadi. Jadi siapa yang qiyam, alhamdulillah. Tak qiyam, carilah pada malam lain. Okay, antara yang dianjurkan ialah baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Kita ulang-ulang doa ini. Ini dalam hadis riwayat Aisyah. Kalau imam tambah afun karimun, tak ada masalah. Ya. Juga disarankan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat ialah i'tikaf. I'tikaf 10 hari terakhir. Kalau kita cuti awal, insya-Allah boleh i'tikaf. Boleh niat i'tikaf di Surau Hijau sebelah rumah dia. Tapi syaratnya tak boleh balik rumah walaupun sebelah. Ya. Yang kedua, qiyamul lail pada waktu malam. Yang qiyamul lail ni sekurang-kurangnya kita sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat. Tak rasa tak puas, sambung lagi 2 rakaat. Kalau ada masa lagi, sambung lagi 2 rakaat. Ya. Kalau nak 2 rakaat saja boleh, tapi buka Al-Quran tu bacalah dalam 4-5 muka. Itu 1 rakaat. Sekejap dia sebenarnya. Buka Al-Quran kecil ni. Yang Quran handset ni. Quran handset nanti masuk WhatsApp tengah-tengah malam tu. Tak jadi. Ya, buka Quran betul. Ya, InsyaAllah boleh baca. Dia bergerakan tu tak lebih 3 kali gerakan yang membatalkan solat. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan qiyamul lail pada Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa yang lalu. Ini selalu kita baca hadis ni, qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Inilah masa kita nak praktiskan hadis ni. Nak faham hadis ni, tengok 10 yang terakhir. Yang tengok yang 10 yang pertama, memang semangat. Masa tu tenaga pun banyak lagi. Tapi tengok 10 yang terakhir, dengan kesibukan, dengan fikir nak balik kampung, nak bergerak malam ke siang, persiapan anak gitu gini, baju raya tak beli lagi, order kat Shopee tak sampai-sampai lagi kan, kira raya pun belum cari, belum tunjuk lagi. Jadi kita kata masa ni kita nak faham hadis ni, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya adakah kita betul-betul nak mendirikan Ramadan ini dan juga nak mencari keridhaan Allah Taala, serta ganjarannya akan diampunkan dosa, seluruh dosa kita yang telah lalu. Banyak dosa ni satu-satu. Zaman sekolah, ya, zaman dengan mak ayah. Kalau mak ayah tu ada, alhamdulillah. Mak ayah tak ada, terkenang satu-satu. Ya, terkenang satu-satu. Jadi nak minta ampun, maka mana caranya? Mengadulah dengan Allah Taala, insya-Allah. Dengan rahmat Allah Taala, Allah Taala akan bersihkan segala dosa tadi.
Kemudian amalan seterusnya ialah membaca Al-Quran, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ni, walaupun dalam riwayat yang kuat, mereka atau kita dianjurkan khatam ni 3 hari sekali paling cepat. Tapi ada dengan sahabat seperti Sayyidina Osman, Affan, Tamim, Sa'id dan Zubair, mereka ni khatam sehari semalam. Khatam sehari semalam. Maksudnya dia tak ada masa untuk fikir benda lain. Baca. Dia baca, maka kalau duduk dekat belakang tiang dia akan baca tanpa berhenti. Ya. Kalau orang yang nak ambil syahadah pun dia akan baca daripada subuh ke subuh. Ya, orang nak ambil syahadah, dia akan tasmih satu daripada subuh sampai ke subuh. Ya, baru dapat syahadah. Itu pun dia akan lulus lah kalau kesalahan tak lebih 10. Kalau lebih 10 tu kena ulang balik. Kalau lulus pun, adakah dia boleh jaga selepas tu? Jadi susah sebenarnya, kecuali orang-orang yang bersungguh dengan Al-Quran. Okay, sebagai satu lagi yang terakhir, amalan yang kita boleh buat ialah banyakkan sedekah dengan penuh keikhlasan. Mana-mana tabung, tuan-tuan scan lah, terutama dengan ketuan surau Kolej Metropolitan scan. Kan banyak gaji dah masuk ini kan? Senyap je. Scan kan banyak, RM10. Tak nak RM10 bagi 100. Tak nak bagi surau bagi tempat lain, niat lillahi ta'ala, ya, insya-Allah Allah Ta'ala. Itu sebagai satu saham akhirat kita. Ma'anfaqta, apa yang kamu infakkan, itulah yang kekal. Ya, itulah yang kekal. Jadi sebagai kesimpulannya tuan-tuan, marilah kita menyambut 10 yang terakhir ini dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan siang dan juga malamnya, terutama dengan mengamalkan benda-benda yang fardu, solat berjemaah ni, dan juga benda-benda yang sunat seperti solat rawatib, termasuklah tarawih dan juga tilawatul Quran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan juga mengampuni kita. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzuka min la yanfa'u min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.